Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk anda semua. Terima kasih kerana anda masih lagi sudi melayari Facebook ataupun YouTube Planet Mahir untuk segmen Mahir Semasa pada hari ini ya. Jadi seperti biasa seperti mana pada hari-hari ataupun minggu-minggu sebelum ini kita membincangkan pelbagai topik isu-isu semasa yang menarik untuk kita hayati ya. Jadi tidak ketinggalan juga pada minggu ini insya-Allah kita akan membincangkan satu lagi topik yang agak serius tapi sebenarnya penting ya bagi kita untuk kita mengetahui mengenai dunia industri aeroangkasa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk anda teruskan komen ataupun jika anda mempunyai pandangan boleh mengemukakan pandangan di ruangan komen dan teruskan like dan share di mana siaran secara langsung ini disiarkan dari platform ataupun dari studio Planet Mahir di Petaling Jaya, Selangor. Okey. Industri aeroangkasa di mana kita? Jadi ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini di mana di studio pada hari ini saya undang dua orang tetamu yang pakar, yang boleh dikatakan pakar dalam bidang berkenaan untuk kita membincangkan topik ini selama 1 jam bersama anda. Jadi anda jangan ke mana-mana, nantikan kami sehingga akhir siaran ini kerana banyak isu-isu ataupun maklumat-maklumat yang hendak dikongsikan dengan anda semua. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya memperkenalkan dua tetamu saya di studio pada hari ini. Itu yang pertama yang berbahagia Datuk Azzaddin Muhammad Aziz, Datuk Azzaddin Abdul Aziz, betul, iaitu CEO Lestari Engineering Services Sdn Bhd. Betul Betul. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Macam mana raya haji tahun ni kita? Raya haji tahun ni alhamdulillah jalan tak jam. Tak sehebat raya puas. Jadi kita boleh berhari raya tahun ini, alhamdulillah, syukur ya. Alhamdulillah. Okey. Di sebelah yang berbahagia Datuk pula adalah Profesor Ahmad Johari Abu Bakar, iaitu Ketua Kumpulan Pegawai Eksekutif Lestari Group of Company. Selamat datang ke studio. Selamat Prof. datang. Apa khabar? Terima kasih. Khabar baik, alhamdulillah. Macam mana sambutan hari raya kita? Sama macam Datuk juga kan, tak ada jam. Dan Prof balik mana? Saya berasal dari Kuala Kangsar, Perak. Oh, Datuk. Saya Mak Kelantan, Bapak Johor. Beraya? Di kampung isteri. Rumah Negeri Sembilan. Kurang jam. Balik Terengganu jam Datuk. Okey. Topik kita pada hari ini ialah industri aeroangkasa di mana kita. Jadi ini adalah topik yang orang kata mungkin baru bagi sesetengah orang tapi sebenarnya penting untuk kita tahu. Jadi sebagai permulaan ataupun pembuka bicara mungkin saya boleh tanyakan kepada Datuk, apa itu industri aeroangkasa ini? Terima kasih saudara. Aeroangkasa di satu skop yang sangat luas yang mana dia boleh dikategorikan dalam pelbagai area. Dan dalam sektor ni benda ni dimulakan dan dimulakan oleh pelbagai universiti aeroangkasa di Malaysia. Kalau tanya di mana kita berada di peringkat awalan lagi sebab kita baru nak melonjak ke depan dan yang baiknya sekarang adalah dalam sektor ini kita ada universiti aeroangkasa yang dah mula bergerak maju. Kita ada contohnya universiti aeroangkasa, kalau tak silap saya kita ada UPM, kita ada Universiti Islam Antarabangsa, kita ada satu dua lagi lah, tak silap saya Prof. Kita ada USM. Yang mana USM baru-baru ni juga telah pergi ke Amerika dan bertanding dalam pertandingan roket di El Paso dan kita telah berjaya, yang mana kami juga turut terlibat dalam program pertandingan roket dunia di El Paso, yang mana kita menasihati student yang ke sana dalam pertandingan ini. Apa yang dicapai, mereka telah mencapai pencapaian yang sangat baik bertanding di antara universiti-universiti dunia dan juga inventor-inventor dunia. Apa yang kita hendak adalah mencapai sasaran, kita launch, naik ke tahap mana yang diperlukan dan kita turun, semasa turun kita buat kajian mengenai kaji bumi yang diperlukan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pertandingan. So kalau tanya saya dalam istilah mudah di mana kita kita berada di landasan permulaan
sokongan universiti, sokongan kerajaan, sokongan kementerian, sokongan sektor-sektor agensi kerajaan, ianya sudah cukup untuk masa ini, tetapi kita sebenarnya boleh pergi lebih jauh. Kita boleh pergi lebih jauh sebab saya katakan kita tak boleh underestimate kita punya penyelidik, kita punya saintis, sebab roket ni pada saya dipecahkan kepada 4 segmen. Satu adalah body rocket, which you call fuselage of the rocket. Yang keduanya adalah roket motor, yang mana dia adalah satu sistem propulsion. Propulsion system dia lah yang membakar roket tu naik. Dalam propulsion system dia ada igniter. Asas dia adalah minyak. Asas roket adalah minyak dan dicampurkan dengan oksigen, yang mana oksigen tu akan dimasukkan dalam silinder. Silinder tu akan trigger untuk combustion yang menentukan speed of take off untuk roket dan juga arah roket. Dan kita ada warhead roket, dan the warhead tu akan menentukan arah mana dia akan pergi dan ke mana dia nak pergi. So sebagai permulaan saya rasa kita berada dalam sahabat. Tapi sokongan dan dokongan, we cannot do it alone. Kita perlukan penggabungan atau kita perlukan satu ekosistem yang lengkap untuk kita pergi ke arah ini. Lonjakan awal saya nampak dalam sekitar 10-12 tahun dulu apabila Malaysia menghantar melalui Kementerian MOSTI, apabila Malaysia menghantar Datuk Syekh Muzaffar ke orbit, itu adalah langkah awal. Dan kesinambungannya adalah di sini. Selepas beberapa tahun, kita telah mula bergerak ke arah aero angkasa dan permulaannya sangat baik. Selepas itu, dalam pelancaran awal aero angkasa itu, disitulah wujudnya teknologi drone. So dalam teknologi drone tu adalah permulaan aero angkasa, dan aero angkasa berkembang kepada satu arah yang lebih besar nanti yang akan kita kupas. Terima kasih. Jadi bidang ni lebih teknikal jadi kalau kita dia sangat teknikal, tapi pada saya simple. Benda ni simple. Kita ada chemical engineers, kita ada structural engineers, kita ada design engineers, kita ada komponen-komponen dari pelbagai universiti, kita ada researchers yang mana dalam kolaborasi Lestari Aero Industries kita bergerak bersama pihak universiti untuk satu matlamat. Matlamatnya adalah menjadi atau membuat roket pertama Malaysia. Okey. Kita boleh buat. Dan saya sangat yakin kita boleh buat. Okey. Okey, kita stop dulu. Saya nak berpindah kepada Profesor Prof, mengapa Malaysia perlu berada di landasan seperti yang disebut oleh Datuk dalam maksud pembangunan ataupun perkembangan aero angkasa? Seperti mana yang Datuk mention tadi, kita ada pelbagai universiti yang kita ada fakulti aero angkasa, aerospace fakulti, dan juga kita ada aeronautik di Malaysia ni. Di mana universiti-universiti lain yang tidak disebut tadi, kita ada seperti mana untuk pengetahuan penonton, kita ada 3 universiti aero angkasa, UIA, UPM dan USM. Dan mana universiti-universiti lain dia ada fakulti aeronautik, yang mana semua ni boleh kita rangkumkan sebagai aero angkasa lah. Now, kita mempunyai ramai pelajar-pelajar yang berminat yang memasuki di dalam kursus-kursus yang disebutkan di dalam aerospace dan juga aeronautik tadi ni. Apabila mereka habis belajar, kita ada ribuan pelajar, tapi ke manakah arah tuju mereka selepas mereka graduate? So this is where the aerospace punya industri ni perlu diketengahkan dan diperkembangkan supaya pelajar-pelajar yang kita hasilkan ni mampu dan ingin memasuki bidang aero angkasa ni, mempunyai peluang pekerjaan. So that is why saya nampak di Malaysia sekarang ni banyak inisiatif-inisiatif termasuk kerajaan negeri, terutamanya baru-baru ni kalau kita tengok dalam surat khabar dan juga di media-media, kerajaan negeri Pahang baru saja melancarkan satu taman aero angkasa yang dirasmikan oleh pemangku Sultan Pahang. Dan juga di Selangor kita ada Aerospace Valley, dan juga di Negeri Sembilan. So ini adalah semua pemangkin-pemangkin ke arah aero angkasa, yang mana ialah satu lonjakan yang bagus. Akan tetapi pengisian dan konten yang hendak diisi di dalam
kawasan-kawasan yang telah disebutkan tadi itu perlu menjadi satu kenyataan lah. We need to have the content. So what is the content? So macam yang Datuk Azharin cakap tadi, among others is the rocket punya teknologi ataupun teknologi dorongan, drone, dan berkenaan juga dengan pesawat, sebab pesawat juga adalah sebahagian daripada komponen aero angkasa. So dalam bahagian aero angkasa ni kita ada banyak industri-industri hiliran yang perlu dilonjakkan bersama, naik together dengan apa nama hala tuju yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Satu lonjakan yang bagus, tapi memerlukan a lot of support. Jadi kalau kita lihat banyak universiti yang menawarkan kursus-kursus seperti ini, dan ada pihak-pihak tadi yang disebutkan oleh Prof tadi, itu bermaksud bahawa kita mempunyai pasaran ya dalam dunia aero angkasa di Malaysia. Jadi apa komen? Betul, sebab kalau kita tengok beberapa penyelidik Malaysia sedang bekerja dan telah bekerja pun dengan NASA, dengan Spaceport dan pelbagai agensi di luar negara. Maknanya kita mempunyai cendekiawan dan cerdik pandai yang agensi-agensi berikut ingin mengambil kita punya anak-anak tempatan untuk bekerja dengan mereka. So we have the brain. So how do we move forward di dalam negara kita? So now the brain is being used di negara luar. So we need to bring them back here and we should start something di Malaysia. Okey Datuk, saya tertarik pasal roket tadi tu. Sebab tu saya stop sekejap, saya nak pindah ke Prof. Bila agaknya kalau Datuk punya inilah kita mampu, sebab Datuk kata saya yakin kita mampu. Berat sikit soalan ni. Tak seberat badan saya sebenarnya kan. Dia macam ni. You see, number one geographical kita, Malaysia ni, kita berada di the best position untuk launching. Maknanya kita berada di Khatulistiwa. Khatulistiwa ni adalah satu garis yang mana kita terlalu dekat, atau bukan terlalu dekat lah, kita dekat dengan low orbit. Jadi kalau pelancaran contohnya daripada Rusia, which there are 5 launching pad dalam dunia, Malaysia dan French Guiana adalah berada di garisan Khatulistiwa. Untuk capai daripada garisan Khatulistiwa ke low orbit, inilah tempat paling dekat, Malaysia, French Guiana. Bila dekat dengan Khatulistiwa, dia menjadi murah. Macam KL Ipoh dengan KL Alustar lah. Betul. Kan? So kalau kita berada tu, Ipoh lagi dekat. So minyak tak pakai banyak. So dalam dunia ada 5 sekarang, saya anggarkan ada 5 launching pad. Dan kalau kita ada launching pad, kita ada teknologi aero angkasa yang diperhebatkan, kita boleh attract negara-negara lain yang hantar weather satellite, nano pico rocket, atau menghantar mapping satellite, GSM satellite. Kita jadi tempat. So satu, kita menjimatkan kos. Dua, bila kita marketkan launching pad kita sebagai pusat pelancaran roket low orbit, kita dapat untung. Ia menjana pendapatan, yang mana kita pun baru ni launch kita punya roket di French Guiana. Kos tu mungkin, yalah, kalau di negara kita mungkin lebih murah lah kan. Betul. Kita punya tempat, kita punya teknologi, kita punya anak tempatan. So saya rasa tidak susah, rasa saya. Tak susah. Cuma macam Prof Joe cakap tadi, is to bring back the brain. Putting the brain together, assemble satu team, sit down, harmonikan semua, tebuk satu, kita akan jadi satu pusat aero angkasa terulung. Saya tak kata dalam Asia, tetapi dalam regional, we would be one. And to top that, kita akan jadi hebat lah. Tapi ramai yang tidak tahu mengenai maklumat tersebut. Jadi mengapa Datuk kita lihat orang kata ia tidak dimulakan atau bagaimana keadaannya sekarang? Dia kadang-kadang benda ni dia jadi macam musim. It needs to be triggered. Tidak ada orang trigger, tidak ada orang akan buat. Kerja kami ni as an engineering company ni, kami lebih suka membuat reverse engineering. Pada asalnya saya sendiri suka, dalam konsep mudah orang faham adalah, saya suka barai
sesatu sistem. Ya. Daripada saya barai sesatu sistem, saya belajar sistem tu dan saya reinvent the sistem balik. Jadi selagi tidak ada orang mau trigger dari sudut kejuruteraan engineering, you will never learn the system satu. Keduanya, dalam sistem kita yang di Malaysia, aero angkasa, kenapa kita tak ada? Kita leka dengan kapal terbang baru, kita leka apa yang Boeing buat, kita leka apa yang Airbus cipta. And that have taken them a long time. Tetapi kita, mungkinlah, saya tak kata terlupa. We just need to trigger sahaja. Yang mana Prof Jo kata, ramai tu yang dah kerja di NASA, di spaceport yang lain-lain. Dan universiti tempatan kami dah jumpa pelbagai pelajar dan juga cerdik pandai profesor di sana. Kami dapati dan kami tahu mereka ada. They are ready menunggu pelawaan. Macam anak dara cantik belum dipinang. Jadi belum orang buat, kami pinang awal-awal, kami develop, we start talking to them. Can you do this? Can you do this? It is putting one team together saja. Jadi maknanya kita mampu sebenarnya kalau kita buat. Kita nak buat lah. Kalau kita nak buat, kita memang mampu. Macam mana tu? Dari sudut expertise kita ada. Kemampuan ni, this is a research work. Satu kerja yang kaji selidik, memerlukan satu jangka masa tetapi tidak terlalu lama sebab kita dah tahu apa yang mereka buat dalam sistem roket. Kita belajar di universiti pun mengenai sistem tersebut, propulsion system contoh untuk naikkan roket sahaja. Kita tahu roket tu ada dua jenis, itu satu apa, bukan dua jenis. Dia roket sistem ni untuk lancar ni macam kita kecil-kecil buat meriam buluh lah. Bunyi meletup, that is propulsion. Kita buat roket yang kita tembak Moon Traveller zaman kita kecil-kecil dulu. That is propulsion. So, you put a LED, you put a small rocket yang jadi propulsion, saya kata, naik ke atas, tembak meletup. Konsep dia itu daripada asalnya. Itu budak kampung boleh buat. Betul. Kalau kita yang dah belajar universiti 5 tahun, jadi chemical engineer, jadi structural engineer, kita boleh buat. So kalau you tanya, boleh ke kita buat? Dalam istilah mudah, yes. Jawapannya boleh. 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 Malaysia boleh. Malaysia ni harus keluar dari satu kepompong. Kita ni tak boleh jadi seganlah kita tak boleh buat. No. This is the time. Kalau Elon Musk pun sama juga dengan kita. Dia lahir manusia, kita lahir manusia. Pada saya, it is about initiative. Saya sangat mengalu-alukan kementerian yang boleh menyokong idea kami, kementerian yang boleh mendukung hasrat kami, dan juga saya mengajak cerdik pandai, jom bersama lestari. Okey. Terima kasih jawapan yang sangat bagus ya. Kita boleh Kita boleh. Maknanya kita ada kemampuan. Okey, saya nak pergi kepada Prof Jo. Apa yang diceritakan oleh Datuk tadi, bahawa kita mempunyai kemampuan dan kita ada kebolehan. Jadi, apakah peranan Lestari Engineering pula dalam, orang kata, melihat perkara ini agar lebih cepat menjadi kenyataan? Okey, sebenarnya pada awal 2017 apabila Lestari bermula untuk membuat sistem dorongan ataupun sistem roket lah, ialah hasil daripada satu buku, satu kajian yang telah dihasilkan oleh MIT, Malaysian Industry MIT lah, MIT, yang mana dia telah mengeluarkan satu blueprint, National Aerospace Blueprint, yang mana di dalam Aerospace Blueprint itu adalah untuk 2015-2030. Yang di dalam blueprint itu sendiri, kita ada satu vacuum di dalam bidang aero angkasa, iaitu roket. Di dalam roket punya company list is a question mark. Maknanya belum ada player lagi yang mengambil inisiatif untuk masuk dan menceburi bidang roket. So di situlah kita nampak ada vacuum dan ada kekosongan, dan kita tahu kita mempunyai ramai cerdik pandai di universiti dan juga di dalam kita punya penduduk Malaysia ni. So dengan itu Lestari mengambil keputusan untuk menceburi bidang roket.
So that's where it's all started. So di situ pada asal-asalnya ialah kita menceburi di dalam bidang roket untuk kegunaan Angkatan Tentera. Di situ kami diberi peluang oleh Panglima Angkatan Tentera sekarang, iaitu Jeneral Effendi, Tan Sri Effendi, untuk kita cuba untuk buat very small roket kecil je untuk kegunaan latihan. So di situlah bermulanya. Tapi untuk pengetahuan penonton, sebenarnya inisiatif roket ni telah bermula lama di beberapa universiti, di UTM sebagai contohnya. Kita ada beberapa profesor di sana yang telah menceburi dan telah pun melaksanakan beberapa inisiatif untuk roket. Dan juga di angkasa, angkasa pun telah menghantar beberapa pegawai-pegawai dia untuk belajar untuk buat roket. So kita dah ada kepakaran dan kita dah bermula, tetapi bukan sebagai satu industri. It is a standalone ataupun silo. Dan kalau kita tengok macam Datuk Azadin kata tadi, di kampung-kampung, contohnya macam di Sayong di kampung saya tu, bila raya kita ada meriam buluh yang kita tembak kan, berdetam-detam punya panjang tu kan. So this is part of propulsion. So I think bila kita nak menjadikan dia satu industri adalah satu cabaran yang Lestari hadapi, sebab belum pernah ada company atau mana-mana organisasi yang menceburi bidang roket. So apabila kita start dengan pada 2018 tu, so alhamdulillah sampai sekarang kita telah pun melancarkan beberapa roket kecil. So dia semua terpulang kepada keupayaan dari segi keuangan. Adakah Malaysia atau kerajaan Malaysia bersedia untuk menceburi bidang aerokasa, terutama bidang roket dan juga misal ni, untuk menjadikannya satu industri yang besar. Sebab teknologi dorongan, teknologi propulsion ni, we can go very far. Macam-macam kita boleh capai dengan teknologi ini. So to answer your question, Tuan Mengurusi ini, is basically we need to be there. So Lestari dah mula dan kita pun telah mendapat banyak sokongan daripada pelbagai agensi dan juga pelbagai kementerian yang menyokong hasrat yang kita nak buat ni. So saya rasa memang boleh lah, memang kita memerlukan dan kita wajib buat benda ni kerana kita mempunyai keupayaan. Okey. Saya tambah tuan satu boleh lagi. Silakan. Mengenai roket kecil yang kita dah bina ni, Tentera Udara Diraja Malaysia dulu beli pada satu harga X ringgit ataupun nilai US dollar. Bila kita wujudkan ini, kita telah memotong separuh daripada harga tersebut. Jadi pertama, aliran wang tunai keluar tidak sehebat dulu. Keduanya, kita telah mewujudkan satu cost reducing factor. Ketiganya, kita telah wujudkan satu kepakaran anak-anak muda campur dengan yang tak berapa muda ni lah. So gabungan ni yang saya nampak adalah pemacu ke arah satu arah yang lebih besar. So importantly, kita boleh jimat duit. Okey. Baik, itu dia para penonton ya. Perbincangan saya dengan dua tokoh, iaitu Datuk Azadin Abdul Aziz, iaitu CEO Lestari Engineering Services Sdn Bhd, dan juga Profesor Ahmad Johari Abu Bakar, iaitu Ketua Kumpulan Pegawai Eksekutif Lestari Group of Company, yang membincangkan mengenai topik industri aero angkasa di mana kita. Jadi dalam segmen yang pertama ini kita telah mendengar penjelasan ataupun penerangan mengenai dunia aero angkasa secara umumnya, dan ini telah memberi satu gambaran yang sangat sempurna untuk kita memahaminya ya. Jadi banyak lagi sebenarnya Datuk Prof saya nak tanya, tapi kita rehat dulu seketika, kita jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Wan, ya? Susah kan nak cari baju sekarang ni? Betul, sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat masalah. So macam mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Eli Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So Alhamdulillah saya bertemu dengan partner saya Haziwan dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya Wan and Mary.
keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik. Uniqueness, functional. Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap Setiap tekstur dalam pakaian kami. banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh kami punya klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga daripada kalangan selebriti seperti contoh Azlana Nasir, Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain, Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion, Step by step membuat pakaian daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan Dan saya Mariam. Kami daripada Wan and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, design, membuat pola dan jangan lupa layari planetmahir.com. Gedung Ilmu Online. Jumpa anda di sana. Kenapa anda semua perlukan program ini? Senang sahaja jawapannya. Kita semua hendakkan kecemerlangan dalam kerja kita, di tempat kerja kita. Tapi soalan seterusnya ialah bagaimanakah kita hendak mendapatkan kecemerlangan tersebut? Saya Fazila Muhammad Daud, seorang perunding dalam bidang pengurusan prestasi pekerja. Saya mempunyai pengalaman 20 tahun bekerja di Petronas, di mana saya telah terlibat dalam membangunkan dan melaksanakan beberapa sistem dan proses pengurusan kerja yang cukup berkesan dan cukup komprehensif. Di sini saya akan utarakan bahawa the starting point, titik permulaannya ialah melalui penetapan matlamat kerja secara impact. Saya akan membawa kita semua kepada 10 modul. Program ini dengan jelasnya boleh diaplikasikan oleh individu-individu maupun oleh syarikat-syarikat. Jumpa saya Fazila Muhammad Daud dalam program Mendapat Kecemerlangan melalui penetapan matlamat yang berimpak di planetmahir.com, Gedung Ilmu Online. Baik, kita jumpa lagi dalam segmen Mahir Semasa. Anda bersama saya Ayub Muhammad. Hari ini kita membincangkan topik industri aeroangkasa di mana kita. Seperti yang kita tahu, pada hari ini dua orang tetamu telah diundang ke studio Planet Mahir untuk kita membicarakan topik yang orang kata jarang-jarang kita dengar, tapi hari ini kita telah mendapat tahu ataupun menerima maklumat-maklumat yang mungkin selama ini kita tidak ataupun kurang memahami mengenai aeroangkasa ya. Alhamdulillah, jadi bersama saya pada hari ini ialah Datuk Azzaddin Abdul Aziz ya, iaitu CEO Lestari Engineering Services Sdn Bhd, dan yang kedua tetamu saya pada hari ini ialah Ejan Profesor Ahmad Johari Abu Bakar, Ketua Kumpulan Pegawai Eksekutif Lestari Group of Company. Jadi kepada para penonton, sebelum saya teruskan sesi wawancara ini, anda boleh terus like, share dan memberi komen di ruang komen jika anda mempunyai pandangan ataupun mungkin anda mempunyai soalan-soalan yang ingin dikemukakan. Jadi saya kembali kepada Prof. Joe. Saya nak tanya, kita dah bercakap tadi secara umumnya aeroangkasa, kemampuan dan kebolehan orang kita. Jadi di mana sebenarnya peranan Lestari dan siapa sebenarnya Lestari Group ni? Okey, silakan. Terima kasih Tuan Ayub. So sebenarnya Lestari ini macam saya cakap tadi, kita memang is a company memang dah lama.
Kita bermula sebagai satu syarikat software house pada tahun 2000, dan pada 2017 dan 18 itulah yang mana kita bermula untuk menceburi bidang aero angkasa, hasil daripada apa yang kita nampak di dalam blueprint yang mempunyai kekosongan, ya. Dia ada vacuum kat situ. So lanjutan daripada itu, so kita tekad dan inisiatif untuk berjumpa dengan semua universiti-universiti yang kita tahu yang mempunyai pakar-pakar di dalam bidang roket dan juga misal. So kita sebut roket lah, ya. So bila kita jumpa profesor-profesor yang dalam bidang roket ni, memang mereka telah menceburi bidang ni agak lama. So berbagai kajian telah digunakan, baik secara peribadi ataupun secara dalam universiti, dan juga kita ada grup-grup rocketeers, kita panggil rocketeers di Malaysia ni, ya, yang mana mereka telah menceburi pun bidang ini, memang mempunyai minat yang mendalam ke dalam bidang roket ni. So dengan kedudukan yang seperti mana Datuk Azadin cakap pada awal tadi, ialah kita ni memang di equator, di khatulistiwa, yang mana jaraknya ke low orbit adalah sangat dekat. So sebab itulah Malaysia baru-baru ni bila kita launch kita punya satelit baru ni pun, yang disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu di French Guiana. French Guiana juga adalah satunya untuk buat launching pad ke low orbit. So we need that facility. Now, untuk pengetahuan Tuan Ayub juga, pada tahun 2018, apa yang saya dipahamkan, pihak Spaceport pernah datang ke Malaysia dan meninjau lokasi yang sesuai untuk Malaysia dijadikan sebagai salah satu space low orbit satellite launching pad untuk Spaceport. So dia telah jumpa berbagai agensi, telah round Malaysia ni, dan dia dapati ada tempat-tempat yang sangat sesuai untuk dijadikan tapak pelancar untuk low orbit. Sebab untuk pengetahuan Tuan Ayub jugalah, setahun, in 1 year, kalau you Google pun you boleh nampak, ada lebih kurang 2,500 ke 3,000 launch setahun untuk low orbit. Sebab yang low orbit ni dia bukan satelit yang boleh tahan lama macam kita tengok yang besar-besar ni. Dia jenis yang ada yang sekejap, ada yang 2-3 bulan, ada yang setahun maksimum, kan. Lepas tu dia akan jatuh. So this is yang banyak, 2,000 to 3,000 launches per year yang digunakan untuk launch roket-roket ni. Jadi Malaysia dengan adanya tempat di khatulistiwa, dengan datangnya Spaceport ke Malaysia untuk reki tempat, maknanya kita ni mempunyai satu tapak yang sesuai untuk dijadikan tapak pelancar untuk ke low orbit. Jadi kita lestari bila kita dengar, bila kita buat kajian, kita ada sedik pandai, kita ada kawasan. Jadi adalah sayang kalau kita tidak menggunakan peluang ini untuk menjadikan Malaysia satu hub untuk launch low orbit. Jadi lestari dengan usaha-usaha yang kita bersama-sama dengan pihak universiti dan cerdik pandai dan juga anak-anak tempatan. So kita try to develop. Dan sekarang ni saya selaku adjunct profesor di UPM di dalam Fakulti Aero Angkasa bersama dengan profesor-profesor daripada UPM bercadang untuk kita start with sounding rocket. So mana-mana negara sebelum dia nak start buat roket yang besar-besar ni, so kita start dengan sounding rocket. Sounding rocket ni adalah satu roket yang boleh mencapai ketinggian yang mana zero gravity. So we start with that. Tapi di situlah kita memerlukan support, sokongan, dukungan dan banyaklah effort from not just government dan juga pelbagai agensi. Kita perlukan sokongan untuk merealisasikan apa yang Lestari Aero ingin capai. So itulah setakat ni macam mana dari segi sokongan yang Lestari terima? Sepanjang daripada kita mula 2018, memang it is something new kepada banyak kementerian dan juga banyak agensi. So syukur Alhamdulillah daripada 2018 hingga 2022 ni, syukur Alhamdulillah kita telah mendapat pelbagai sokongan daripada pelbagai kementerian. Contohnya saya bagi contoh ialah contohnya macam Matret. Boleh ke kita ekspor roket yang kita buat untuk angkatan tentera? Kan, sebab belum pernah ada dasar, tak pernah ada polisi kita menjadi negara pembuat. So syukur Alhamdulillah pada tahun lepas kita telah dapat kelulusan untuk mengeksport roket kecil kita ni. So those are the milestone. It's a baby step,
Tapi adalah satu pencapaian lah. Satu demi satu daripada pelbagai kementerian. So tapi of course sokongan yang paling penting adalah untuk nak menjadikan Malaysia satu hub pelancar, ialah kita memerlukan dana yang besar. So dana yang besar inilah yang kita boleh ada ROI balik, because kalau kita tengok 2,000 ke 3,000 pelancaran setahun untuk low orbit, kalau kita dapat ambil 50%, tak payah 50% lah, kita ambil 20% pun, saya rasa ROI untuk menyediakan tapak tu dapat dikembalikan dalam masa yang sangat singkat. Okey, saya kembali kepada Datuk. Seperti yang diceritakan oleh Prof tadi mengenai pusat pelancar yang patut ada di Malaysia. Mungkin ada yang berkata, apa perlunya, apa untungnya ada benda-benda ni kan. Mungkin ada yang berkata, mungkin Datuk boleh komen sikit. Tapak pelancaran ni, kita bukan nak bersaing dengan negara-negara besar. We are not there to compete. Dan juga kita bukannya satu benda yang perlu kita ada pasal orang ada. Tidak. Kita kena capitalize geographical area kita, yang mana kita berada di nearest to low orbit zero gravity level, yang mana terlalu banyak satelit yang dihantar ke zero gravity level ni, yang mana kalau kita harus pergi ke negara lain, kita harus bayar, atau negara jiran kita tidak ada benda ini, so dia pun kena pergi ke sana juga untuk bayar. Jika kita ada di sini, they will come to us. Dan bila datang, it becomes an income kepada negara. And when we have income, kita pun akan mula dikenali. So seperti saya kata pada Prof Jo, this is the time. If you want Malaysia to be on the world map, Malaysia to be on the milestone, aero angkasa ni satu bidang yang perlu kita terokai. Kenapa kita perlu ada? Kita sendiri pun bayar upah pada orang untuk hantar kita punya satellite communication, weather, mapping satellite. Kita bayar upah, sedangkan kita ada capability. So why pay people when we can do it? Dan bila spaceport datang ke sini, pengiktirafan tu sebenarnya sangat besar. It should have been picked up, look into it seriously and develop. Di situlah bila kami mula bekerja dengan agensi, contohnya dengan MISA, Prof. We have started working with MISA. Mosti mengambil berat tentang perkara ini, dan berbagai agensi dah mula bekerja. Agensi, universiti, kami dah ada tim. Mungkin ada pernah orang kata berangan, tapi pada saya simple. Saya mulakan dengan Prof dengan satu angan-angan. Sekarang kami dah lancar roket kecil digunakan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, dan telah menjimatkan kos negara. Seterusnya adalah roket lain yang kami develop, juga mendapat pengiktirafan matrix untuk diekspor. Apa salahnya juga kalau kita buat sounding rocket seperti Prof Jo kata, yang mencapai low orbit dulu. Kita ambil peringkat demi peringkat. Kita tidak mahu, we don't compete with NASA, but we complement NASA, we complement SpaceX. So mereka ada kepakaran mereka, kita ada kepakaran kita. So kita isi yang mana mereka tidak pandang dah, atau mereka fokus kepada yang besar, kita fokus kepada yang ini, dengan keadaan kesesuaian dan geografi kita. Dengan kejayaan permulaan itu, banyak yang dapat dijimatkan sebagaimana Datuk kata tadi. Kalau kita boleh bayangkan, kalau kita boleh mengembangkan lagi itu, boleh orang kata menjadi membantu sumber ekonomi negara, atau macam mana tu? Dalam industri aero angkasa dia adalah satu journey. Dia bukan hari ni kita decide, lepas 3 tahun kita penat. Tidak. We have got, kami sendiri dengan dah ada roadmap sampai 2030, 2040. Kita dah ada what we want to do from sekarang, daripada tahun 2018 sehingga 2040. We have the blueprint already.
milestone apa yang kita nak capai setiap 2 tahun, setiap tahun, we have the blueprint. Dan ini telah dikongsi kepada beberapa orang penting yang mana kita kena mula. Of course, the journey is a long journey and it is a journey of requirement untuk negara. Pada saya nak kata maruah pun tidak, tetapi pada saya jangan bazirkan talent yang kita ada. Okey. Jangan bazirkan talent yang kita ada. Pada saya ialah satu revolusi lah, revolusi industri aeroangkasa. Ya. Tu. Okey, Datuk. Kalau tadi Prof berkata cabaran adalah sokongan. Selain itu apa lagi cabaran-cabaran yang Lestari lalui untuk mencapai target yang Datuk kata tadi tu sampai 2040 blueprint itu kan? Apakah cabaran-cabarannya sebenarnya? Kalau kita boleh kongsi. Dalam perjalanan berwujudkan satu suasana aeroangkasa ni, cabaran utama adalah keuangan. Inisiatif kerajaan, kerangka besar kerja kami itu perlu kita tengok bersama. Kami tidak boleh lakukan perkara demikian tanpa sokongan kerajaan, tanpa sokongan agensi kerajaan, tanpa sokongan daripada pihak universiti, atau kita perlu lihat ini dari segi national agenda atau national project yang mana kita kena ada. Stop spending outside. Let's do it here. Cabaran dia duit. We need to have enough money dalam R&D. Kita di Lestari pun dari segi R&D sekarang zaman drone. Zaman drone, saya ambil contoh drone dululah, pasal dia satu benda yang mudah. Betul. Semua budak-budak main drone, and drone would be the future. Dari segi orang dah kata nak buat drone taxi lah, orang nak buat pertanian dah banyak guna drone, mapping banyak guna drone, macam-macam dah guna drone. Di Lestari saya rasa kami sendiri, we don't buy the drone. Kami ada lab, kami buat sendiri drone, daripada design of the drone, badan drone tu kami buat sendiri, engine drone tu pun kami buat, dan juga the mission pilot kami buat. So saya rasa kalau boleh buat drone dalam kerangka kecil, kerangka besar, dan drone tu juga dah digunakan oleh pelbagai agensi yang kami buat. Jadi di situ kita telah juga menjimatkan dari segi capability engineering kami buat drone sendiri, tak beli luar. Dan kami buat mengikut apa yang user nak pakai. Untuk kegunaan dia kata border control, dan kita tailorkan kepada border control. Kita tailorkan kepada pengguna mengikut kehendak dan kesesuaian masing-masing. So, lonjakan ni saya rasa dah mula, hanyalah kesinambungan dia yang perlu ada. In terms of teknologi, saya tak risau. Saya bukan kata tak risau sangat, but dalam alam sekarang, dalam keadaan sekarang ni, information is accessible anywhere. So, saya berhasrat, atau saya dengan Prof Joe punya hasrat adalah melihat industri aeroangkasa kita terus berkembang besar, menjadi lebih besar, dan satu hari kita pun hebat macam negara-negara yang lain. Okey, menangani cabaran itu, saya sangat bersetuju dengan Datuk. Tapi Prof, saya berdasarkan apa yang diceritakan oleh Datuk tadi tu, dengan masa depan, kemampuan kita, kebolehan kita, impian Datuk untuk melihat ini semua menjadi kenyataan, tapi kita seperti kelihatan agak terkebelakang dalam dunia aeroangkasa ini. Tapi soalan tu jawab sebentar lagi. Kita rehat dulu, kita jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja On your right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa macam tak dapat ulang lagi ya.
Okey, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kami kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Kepada Allah dan tak percaya di Rasul dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni bila? 100 darjah Celsius. Di air yang mendidih. Jadi adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. Oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Dari celik mata bangun tidur sehinggalah kita melapkan mata untuk tidur semula, ramai di antara kita ternyata sangat bergantung ataupun ketagihan telefon pintar, gadget dan peranti. Selain daripada berkongsi foto-foto lucu, penampakan hantu, kemalangan ngeri di lebuh raya dan membawang menerusi grup dan page Facebook dan IG, kita sebenarnya boleh serta dapat mengembangkan portfolio bisnes dan servis profesional kita di media sosial. Ramai yang pakar berdebat dan berwacana di sidang-sidang mamak dan chatroom atau grup. Ramai yang tahu dalam perkara tersebut ialah pakar dan handal dalam memberikan pendapat dan juga idea-idea bernas. Namun keberanian, keyakinan itu semua tidak akan mendatangkan apa-apa makna sekiranya kita tidak bijak berkongsinya dengan berhemat seperti apa yang bakal anda pelajari dalam kursus online ini. Berpengalaman lebih 15 tahun sebagai seorang wartawan, penulis skrip, editor buku dan majalah, blogger, copywriter dan kini sebagai seorang pembangun konten sepenuh masa, buat pertama kalinya secara eksklusif menerusi saluran Planet Mahir ini, kesemua pengalaman saya akan dikongsikan bersama anda. Saya Faizal Mokhtar, tutor dan pembimbing anda untuk asas penulisan dan pemasaran di social media. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lupa like dan daftar di planetmahir.com untuk kita sama-sama mentransformasikan diri kita untuk menjadi pakar di media sosial. Planet Mahir, gedung ilmu online. Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia dan sudi menonton siaran secara langsung ini, iaitu segmen Mahir Semasa, di mana pada hari ini kita membincangkan topik industri aero angkasa di mana kita, dan seperti mana yang saya sebutkan sebelum kita bertirahat tadi, soalan kepada yang berbahagia Prof, mengapa kita dilihat seolah-olah terkebelakang sedangkan kita hebat? Kalau ikut cerita daripada Datuk, daripada Prof sebelum ini, kita sebenarnya hebat dalam dunia ni, tapi kita dilihat seolah-olah terkebelakang. Apakah kerana kurang publicity atau mungkin orang tidak berminat atau bagaimana? Secara jujurnya lah, ini soalan yang cepu mas ni kan. So kita cuba rungkaikan ke mana salahnya. So kita mempunyai cerdik pandai, kita mempunyai cendekiawan, kita mempunyai lokasi yang sangat strategik. So apa yang diperlukan sekarang ni adalah lonjakan ataupun dorongan dan juga orang kata pemangkin as a driver daripada pihak kerajaan. Secara jujurnya we need a drive from the government themselves untuk memajukan benda ni ke satu tahap yang boleh dibanggakan oleh Malaysia. Sebab kita tak ada orang yang nak menchampionkan benda ni. So secara jujur lah saya cakap, we need to have someone who champion this on a higher level to bring this particular industry ni satu revolusi ke hadapan. Short and sharp soalan saya, jawapan saya. Kita memerlukan tepat sekali. Tepat. Because kalau kita sebagai satu syarikat lestari sahaja bersama-sama dengan penggiat-penggiat industri, tanpa sokongan ataupun one strong leadership untuk membawa benda ni ke hadapan memang susah. Memang susah. Sokongan, sebab kita dah tunjuk kita je kebolehan. Kita sudah pun menunjukkan kita ada keupayaan. Kita sudah pun memberitahu kita ada tapak lokasi yang sangat strategik. So apa yang kita perlukan adalah satu strong leadership
to bring this matter up from the government. So Lestari telah membuktikan kebolehannya ya. Yeah. Jadi ini perlu diperbesarkan lagi supaya lebih orang kata lebih dilihat. Betul. Dan lebih menjadi kenyataan untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Mungkin Datuk boleh komen sikit. Ni sama berat juga ni. Dia satunya adalah inisiatif untuk mewawarkan kebolehan. Ya. Kita kadang-kadang Melayu ni dia malu sikit nak bercerita kehebatan dia. Ya. So di situ kita perlu keluar daripada kepompong yang kata seganlah sebenarnya aku ni tak pandai tapi aku boleh buat. Kalau kau percaya aku buatkanlah. I think that should put to one angle. Yeah. Kita boleh buat. Saya ulang banyak kali kita boleh buat. Tetapi macam Prof Jo kata, it is about support. Kita perlukan sokongan dan juga dorongan. Baik dari segi idea, baik dari segi the whole ecosystem yang kita perlu sokongan dan juga peruntukan keuangan. I got to be very straightforward. Perkara ini perlukan satu modal. Dan modal itu bukan kita semua ada sebab in the ecosystem daripada pihak universiti, pihak Lestari, pihak researcher, pihak agensi semua memerlukan satu modal. Tapi kalau diwujudkan satu kerangka besar yang macam kami ada sekarang, when we share the pie, we share the cake, dia tak menjadi terlalu berat untuk setiap sektor melakukannya. Kenapa kita ke belakang? Atau saya tak rasa kita ke belakang. Saya rasa kita tidak membuat lonjakan sahaja. Kita tidak nak kata pengiktirafan, mungkin kita terlalu selesa yang mana tak payahlah buat, orang lain ada, kita pakai je lah orang lain. So that mentality atau that ideology kena ubah. Sebab ianya boleh dijadikan sumber pendapatan negara. Yeah. And we put Malaysia di atas peta dunia. Itu memang hasrat kami berdua. Kami berbincang, ada kawan-kawan kata kau ni Azadeh dengan Joe ni banyak berangan. Tapi itulah angan-angan kami. Sokongan dari segi idea, sokongan daripada masyarakat. Penonton di luar sana, saya yakin mereka tahu industri ini, mereka minat industri ini, tetapi ke mana nak tuju? Ya. Ke mana nak tuju? Nak pergi kepada siapa? Itu yang the missing link. Who do I go to? I've got an idea. I have been trained di US contohnya. Saya pernah belajar propulsion system di University US atau UK. Saya balik kerja biasa dengan bukan aero angkasa tetapi aeronautical. Yeah. So the talent becomes brain drain. It's not being put to use. Tetapi jika dia tahu, oh dalam ni aero angkasa ni ada pemangkin dia, ada driver dia, kerajaan ada peruntukan dia, ada gerannya, kita akan ada lambakan ideas. The more idea we have, itu yang akan lagi cycle dia jadi lagi besar, community lagi besar. Macam mula-mula industri drone, berapa orang aja main. Ya, betul. Sekarang pergi padang permainan, 3-4 drone terbang. Habis gambar dia ambilnya. So if you ask me, the missing link is about awareness. Dan juga awareness tu yang akan create, seperti saya kata tadi, graduan ni mana dia nak pergi? Yeah. They must know where they can go. Di situ saya rasa perlu sedikit lagi ruang untuk kita perbaiki. Datuk, kalau kita lihat, kita ke belakang sedikit mengenai angkasawan kita angkasawan kita Datuk Syekh Muzaffar. Kita melihat pada waktu itu bagaimana rakyat Malaysia meraihkan dengan sungguh emosi. Jadi kalau saya melihat bahawa itu adalah mesej keinginan masyarakat ataupun rakyat Malaysia untuk melihat bahawa Malaysia itu perlu berkembang dalam aero angkasa itu lebih berada pada tahapnya yang lebih tinggi lah.
kita dah hantar orang ke orbit. Kita dah hantar Datuk Dr. Syekh Muzaffar ke orbit. Dan itu saya kira lebih 10 tahun dahulu. Kita tak patut berhenti di situ. We should not stop there. We should continue. Kesinambungan dia, kita dah hantar orang. Bila kita nak hantar roket? Betul. Kenapa kita tak ada tempat nak lancarkan roket? Tok saya pergi besar macam NASA saya kata. Sounding rocket is the stage 1, which reach kepada low orbit, zero gravity area. Kita boleh mula di situ. Don't go big, because kerangka kerja besar kami yang kami ada selama sampai 2040 tu, kami sedia serahkan kepada agensi, kaji, perbaiki, tambah nilai dan buat hala tuju lain. Kalau jika perlu, kata oh tak boleh begini, kita kena buat begini. Di situ kita nak wujudkan forum yang mana cerdik pandai semua berkumpul. Bukan kami tahu semua. I'm sure, macam saya cakap tadi, penonton ada di kalangan ni mungkin professors, engineers yang mana sangat minat. Saya mengajak, cari kami, hubungi Planet Mahir, beritahu saya pun ada idea. Dan kita gerakkan satu komuniti, gerak kerja. Bila kita ada satu komuniti sebesar ini, kita akan lebih hebat. Bantu kami. Bantu kami. We need ideas. Saya mulai bersemangat tu. Okey, kita nak tanya Prof. Ini di hujung siaran ini. Blueprint sehingga 2040. Mungkin Prof boleh kongsikan apa antara perkara-perkara penting dalam perancangan. Wah, rahsia besar tu. yang boleh dikongsikan. Okey, yang boleh rahsia tu jangan. Okey, bila kami mulakan pada 2018 untuk dikongsi bersama Tuan Ayub dan juga penonton, saya dapat berjumpa dengan Perdana Menteri. Saya dapat berjumpa dengan Perdana Menteri pada 2018 untuk memberitahu cadangan industri roket daripada Lestari. Dan untuk pengetahuan Tuan Ayub, kita dapat satu surat secara rasmi daripada Perdana Menteri menyokong penuh industri roket daripada Lestari. So that is the start. Maknanya kerajaan pada waktu itu memang mengetahui industri ini ialah satu revolusi industri yang perlu dilaksanakan, yang perlu dianjakkan. Bersama dengan kertas kerja itu adalah satu master plan yang kita submit untuk 2040. Apa perancangan kita, siapa partner kita, apa yang kita patut buat, dan juga kewangan yang diperlukan untuk menjayakan rancangan ini. Tapi itulah satu yang kita hadapi sekarang ni adalah bila kerajaan kerap bertukar. So dia punya follow through and the follow up tu agak kurang, terganggu. So itu yang bukannya tak berjalan, tapi dia berjalan macam kura-kura lah, kan, slow, but it's moving. Itu satu. Yang keduanya, di dalam perancangan kita 2040 tu, at the end of 2040 tu, insya-Allah pada waktu itu, sebenarnya dalam pertengahan perancangan tu sendiri, tapak pelancar untuk kita adakan di Malaysia ni boleh menjadi satu kenyataan lah. Bukannya peruntukan kita perlukan berbilion-bilion, tak ada, kan? Sebab dia ada berfasa-fasa yang kita perlukan untuk menyediakan tapak pelancar tu. Kita dah ada fasiliti pun, banyak fasiliti telah ada di pelbagai agensi. Contohnya saya bagi di sini adalah Angkasa. Angkasa mempunyai satu test site untuk satelit-satelit untuk kita punya miasat dulu. So they have the facility. So it's just how we tap to all this agency, gabungkan menjadi satu kerangka and move forward. Nah, dan juga lain-lain agensi lah. So saya nampak insya-Allah ini kita boleh menjadi satu revolusi lah. Revolusi industri aeroangkasa di Malaysia. Jadi Lestari akan melopori revolusi aeroangkasa di negara, insya-Allah. Okey, para penonton, kita sudah hampir 1 jam ke udara untuk membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu industri aeroangkasa, di mana kita banyak sekali yang dikongsikan oleh dua tokoh ini kepada kita semua mengenai peranan, sumbangan, cabaran, masa depan dan sebagainya. Jadi Datuk, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada hari ini, mungkin Datuk ingin berkata sesuatu sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan selama 1 jam yang lalu. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih pada Planet Mahir memberi kami peluang untuk berbicara tentang
anjakan yang sangat diperlukan oleh Malaysia. Anjakan ini pada saya satu lonjakan yang besar. Kita sudah maju, kita ni boleh maju, berada dalam fasa ke arah negara maju. Kita ada segala pelbagai seperti kita bincangkan dalam tempoh 55 minit yang lepas. So we are ready to go. Kita hanya perlu blessing daripada kerajaan dan juga agensi-agensi tempatan. Bagi Lestari Engineering, kemudahan yang kami ada seperti kilang yang kami huni tersedia ada. Seperti yang saya cakap awal, pembuatan drone kami bina sendiri di kilang tersebut. Dan juga saya mengajak yang berada di luar untuk bersama kita dalam merealisasikan revolusi aeroangkasa ini dan ditunjangi oleh pihak kerajaan, yang mana it will be a new Malaysia ke arah teknologi bertaraf tinggi. Hasrat saya begitulah. Saya tidak mahu kita rugi dari segi kepintaran yang kita ada, tidak mahu rugi dari kemahiran yang kita ada, saya tidak mahu rugi dari sudut peluang perniagaan yang kita boleh miliki, dan juga guna pakailah kemahiran anak tempatan. Macam program apa kata Buy Malaysian First, Buy Muslim First kan. Kita ada Melayu pandai, Cina pandai, India pandai, Serani pandai. Saya mengajak semua. Let's sit down together, wujudkan hasrat ini and move forward. Itu perkara yang saya nak jadikan angan-angan di sebagai realiti lah sebenarnya. Mungkin Lestari boleh jadi seperti Elon Musk di Malaysia kita. Wah, insya-Allah. Dia dua kategori berbeza. Elon Musk dengan caranya yang pergi lebih daripada low orbit. Nak pergi ke Mars katanya. Kan? Kita seperti Prof Jo cakap awal tadi. Let's take step one first. Let's go to low orbit. Yang mana tak susah dan kita berupaya. Tapi kita tetap berjalan ke arah puncak. Betul. Itu adalah journey to the pinnacle of the whole idea. Okey, mungkin Prof ingin mengatakan sesuatu. Okey, sebagai penutup terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Planet Mahir kerana menjemput kami pada hari ini untuk memberi sedikit penerangan hasrat, capaian, impian. So, tapi saya tertarik sebagai penutup saya tertarik pada apa yang Tuan Ayub cakap tadi. Bila satu Malaysia duduk di depan kaca TV melihat Sheikh Muzaffar pergi ke kita punya space station. Bayangkan kalau satu Malaysia duduk melihat pelancaran our first Malaysian rocket dilancarkan daripada Malaysia di atas tanah air kita, di atas bumi kita untuk pergi ke low orbit dan melepaskan satu small satellite yang dihasilkan oleh Universiti Malaysia sendiri atau mana-mana agensi. So that would be satu achievement yang saya rasa kita boleh banggakan dan kita boleh jayakan, menggunakan cendekiawan dan cerdik pandai rakyat Malaysia sendiri. Itu hasrat kami. Itu sebenarnya jawapan yang saya inginkan. Kerana saya juga adalah rakyat Malaysia yang ingin melihat aero angkasa itu berada di puncak yang dihasilkan oleh orang kita. Betul. Di Malaysia yang Datuk sebut, kita sudah ada kemudahan, sudah ada tempat, sudah ada kebolehan. Why not kita tidak boleh berjaya seperti kenapa tak nak mulakan lagi? Betul. Tunggu apa? Tunggu apa lagi? Okey, jadi terima kasih kepada Datuk Azzaddin Abdul Aziz, iaitu CEO Lestari Engineering Services Sdn Bhd, dan juga tetamu saya Ejang Profesor Ahmad Johari Abu Bakar, Ketua Kumpulan Pegawai Eksekutif Lestari Group of Company. Terima kasih banyak kerana berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi pengetahuan. Sangat luar biasa. Pada hari ini kita bercakap mengenai kebolehan dan masa depan dunia aero angkasa di negara kita. Alhamdulillah. Jadi para penonton, terima kasih kerana anda sudi bersama kami selama 1 jam untuk membincangkan topik industri aero angkasa di mana
kita telah membincangkan mengenai secara umumnya mengenai dunia aeroangkasa di Malaysia, di mana pada hari ini mungkin ramai yang tidak tahu, tetapi melalui segmen Mahir Semasa yang kita siarkan dari studio Planet Mahir ini, kita telah pun orang kata mengetahui lebih banyak info-info ataupun maklumat-maklumat mengenai masa depan industri aeroangkasa. Mudah-mudahan kita doakan suatu hari nanti apa yang diimpikan oleh Datuk, diimpikan oleh Prof akan menjadi kenyataan. Dan itu adalah sudah tentu menjadi satu produk yang boleh kita katakan kebanggaan rakyat Malaysia, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Datuk, kepada Prof dan juga kepada para penonton. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam waktu yang sama dalam segmen Mahir Semasa. Mungkin kita boleh aturkan slot yang lain untuk kita berbincang mengenai topik ini, kerana ini sangat menarik sekali dan sangat luar biasa untuk kita bincangkan lebih detail lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Kepada semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.